بسم الله الرحمن الرحيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah wa ila syaikhina Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah wa ila syaikhina Kiai Haji Abdul Rahim Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki hafizahullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim. Agak lama saya tidak berkuliah di sini. Dalam catatan saya ini pada muka surat 200 saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang hasad. Apa dia hasad? Hasad adalah iri hati atau dengki dengan seseorang yang kerana kebencian itu, kedengkian itu, orang yang hasad dia nakkan nikmat yang ada pada seseorang yang dihasad itu hilang. Nikmat itu mungkin kekayaan, dia tak nak orang itu lebih kaya daripada dia, ataupun mungkin kacak, dia nak supaya hilang kekacakan daripada orang itu. Mungkin kepandaian, mungkin ekspertis dan lain-lain. Itu namanya hasad. Sebahagian ulama mengungkapkan untuk kita faham apa itu hasad. Senang. SMS.
S senang, M melihat, S susah. Senang hatinya, suka hatinya melihat orang yang dia hasad itu susah. Dan terbalikkan, susah hatinya melihat orang yang dia hasad itu senang. Mudah diingat. S, M, S. Penyakit hasad ini penyebab maksiat yang pertama sekali berlaku di langit, iaitu iblis hasad dengan Nabi Adam ketika Allah memerintahkan untuk sujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud ini bukan sujud ibadah, sebab hanya Allah yang diibadahkan, tetapi sujud ini sujud penghormatan. Waktu itu cara menghormati orang lain ialah dengan sujud. Sama juga pada zaman Nabi Yaqub dan anak baginda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub, Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq, Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. 4 Nabi ini Nabi sebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Orang yang mulia Nabi Yusuf, anak kepada orang yang mulia Nabi Yaqub, anak kepada orang yang mulia Nabi Ishaq, anak kepada orang yang mulia Nabi Ibrahim. Kubur ataupun makam mereka ada di Palestin. Ziarahlah Palestin kalau ada kesempatan. Ketika itu sujud kepada Nabi Yaqub, kepada Nabi Yusuf, itu adalah suatu cara penghormatan, bukan menyembah. Ketika Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat, fasajadu, semua sujud, melainkan iblis. Kenapa? Aba, enggan, wastakbara, rasa besar diri, sombong, wa kana minal kafirin. Disebabkan 2 sifat ini, maka dia jadi orang yang kafir. Maksiat yang pertama berlaku di langit, hasad tadi. Maksiat yang pertama, pertumpahan darah yang pertama berlaku di muka bumi pun hasad juga. Iaitu apa? Iaitu Qabil membunuh adiknya Habil kerana hasad juga. Sayyidatina Hawa, nenek kita ketika melahirkan kembar, dua. Jadi lahir Qabil dengan Iqlimah, adik perempuan baginda beliau. Kemudian Habil dengan adik perempuan beliau. Ada yang kata Labida, ada yang kata Lubuda. Ala kulli hal, pada zaman Nabi Adam alaihissalam, pensyariatan perkahwinan tak sama dengan kita. Sebab itu ketika Rasul datang, itu akan menasahkan hukum hakam sebelumnya. Kalau Nabi ini begini, Rasul yang akan datang itu berbeza. Sebab itu tak boleh sama. Sebab itu kita mesti pegang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Nabi Adam kahwin sama adik-beradik boleh, tapi bersilang. Apa dia? Qabil ada adik namanya Iqlimah, sangat cantik. Tak boleh kahwin dengan adik sendiri, tapi kahwin dengan adik lain yang bernama Lubuda tadi tu, ataupun Labida. Lubuda bukan tak cantik, cantik juga, tapi banding dengan Iqlimah lebih lagi.
cantik. Habil kahwin dengan Iklimah. Begitu. Jadi Qabil tak setuju, protes. Sebab nak kahwin dengan orang yang lebih cantik. Lalu Allah firmankan untuk kedua-duanya persembahkan korban kepada Allah. Mana-mana korban yang diterima Allah, itu terpulang padanya untuk memilih yang mana satu. Ini sejarah korban. Sebelum nanti cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian, ini cerita jauh lagi, anak Nabi Adam alaihissalam. Akhir pendek cerita, Qabil seorang petani. Lalu dia persembahkan gandum yang low class, yang tak berapa nak elok, sebab sayang takut rugi. Tapi Habil seorang penternak. Ketika itu beliau mengorbankan kambing muda yang paling bagus sebagai satu persembahan, pengorbanan. Allah terima pengorbanan Habil yang paling baik itu. Lalu akhirnya berlaku pertumpahan darah. Qabil membunuh Habil. Hasad. Karena itu hasad ini bukan penyakit sekarang, tapi penyakit zaman dulu. Itulah bahayanya hasad, boleh bawa kepada pertumpahan darah. Kita kembali balik sedikit muka surat 198. Antara ayat dan hadis yang berkaitan dengan hasad termasuklah satu, sifat hasad adalah sifat orang Yahudi. Saya dah syarahkan. Dua, sifat hasad itu dilarang daripada oleh Allah. Dua. Yang ketiga, hasad menyebabkan ingkar kepada Allah. Itu kita dah bicarakan. Sekarang kita sambung. Yang keempat, muka surat 200. Hasad boleh menghilangkan kesempurnaan iman. Bukan menghilangkan iman, tapi menghilangkan kesempurnaan iman. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti apa yang dikasihi terhadap dirinya sendiri. Situ kita boleh menilai iman kita sempurna ataupun tidak. Beriman, ya beriman, kita beriman, tapi berapa peratus? Sebab iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Orang yang beriman selalu naik. Orang yang beriman tapi dia bermaksiat, itu turun naik dan selalu turun. Para malaikat tak naik tak turun. Jadi kita nak iman sentiasa naik supaya sempurna iman itu. Caranya kita tengok diri kita. Kita kasih tak, sayang tak dengan saudara-saudara kita. Saudara di sini difahami dengan adik-beradik, kaum kerabat, rakan taulan, dan orang-orang yang lain juga. Kalau masih ada lagi benci, hasad, dendam, iman ada, tapi tak sempurna. Berapa peratus? Itu tengoklah masing-masing. Baik. Sebab-sebab hasad. Penyakit hasad kadang-kadang disebabkan oleh takabur, sombong. Ya. Dulu saya pernah sebut di sini. Punca satu penyakit hati berasal daripada satu penyakit hati yang lain. Sebelum nak jadi hasad, ada penyakit sebelumnya, takabur, sombong. Kenapa orang itu sombong? Kerana dia ujub. Jadi first penyakit yang bawa pada bencana ni ujub, bawa pada takabur, bawa kepada hasad, bawa kepada hiqid, dendam, bawa kepada adawah, permusuhan. Ujub mula-mula sekali. Apa dia ujub? Dulu kita dah baca dah.
ta'ajub, hairan dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Satu, dia tidak linkkan kelebihan itu kepada Allah. Dua, dan dia tak takut kalau nikmat kelebihan itu hilang. Itu tiga. Ada tiga ni, ujublah orang itu. Jaga-jaga, bahaya. Kalau tak dibuang, dia akan jadi takabur. Contoh, dia melihat dirinya kaya daripada orang lain. Itu nak mula nak ujub tu. Tapi dia link, ini nothing, semuanya datang daripada Allah. Itu tak jadi ujub. Sebab dia link pada Allah. Dan dia bimbang, kalau Allah nak tarik harta saya ni anytime, maka tak jadi ujub. Sebab dia takjub, dia hairan, dia melihat kelebihan dirinya, tapi dia link pada Allah. Dan dia takut kalau hilang, maksud kalau Allah ambil anytime, dia pun sedar. Itu tak nama ujub. Yang ujubnya begini, dia melihat dalam community itu, tempat dia tinggal, dia yang paling pandai dalam sesuatu ilmu lah. Dia merasai diri pandai. Lalu dia kata, well, ini kerana saya berusaha belajar berapa tahun di sekolah, berapa tahun di universiti, berapa tahun kerja pengalaman. Dia tak link tu pun dengan Allah. Dan dia tak takut pun hilang kalau Allah cabutkan dengan jalan sakit ke, dengan jalan kematian ke. Tak. Itu memang betul-betul ujub. Ketika dia sudah ada tiga kriteria ini, ujub, dia akan bawa pada takabur. Apa? Dia merasa dirinya besar. Takabur tu maksudnya besar. Dia besarkan diri dia. Bila dia besar, mesti ada lawannya kecil. Dia membesarkan dirinya, mengecilkan orang lain. Itu sempurnalah namanya takabur. Ujub itu tak melibatkan orang lain. Ujub hanya melibatkan dirinya sendiri. Dia kacak ke, dia pandai ke, dia hebat ke, tapi dia tak mengecilkan orang. Maksud dia tidak memperkecilkan orang. Tapi once dia sudah merasa dirinya besar, orang lain kecil, tak pandai, tak banyak harta, tak kacak, tak sempurna, jaga. Dia bawa kepada takabur. Takabur adalah penyakit hati yang paling dibenci oleh Allah. Yang lain Allah benci, tapi ini paling benci. Sama juga dengan hasad. Hasad ini penyakit hati paling bahaya. Yang lain bahaya juga, ini paling. Ada dua ni kena ingat. Ketika orang itu sudah takabur, pasti nanti dia akan bawa kepada hasad. Apa dia hasad? Hasad, dia tak suka orang lebih daripada dia. Lalu dia inginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Mungkinkah kalau dia itu kaya, dia suka kalau orang itu jatuh bankrupt, ataupun tak laku, ataupun dia jadi orang miskin. Kalau orang itu kacak, dia suka kalau orang itu cedera. Lalu cedera juga mukanya. Dia suka orang itu ditimpa bencana. Dia, itu namanya hasad. Kalau dia inginkan kenikmatan yang ada pada orang tadi, tapi dia tak inginkan hilang nikmat pada orang itu boleh. Itu namanya ghibtah. Ghibtah, bukan nama envy. Envy ni dia tak suka, macam tadilah, SMS, senang hatinya melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad tidak boleh memimpin dirinya. Selalu dia sedih, walhal nikmat yang ada padanya dah melimpah ruah, tapi dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia, walhal dia tu apa kurang dia. Itu bahaya hasad. Dan hasad ini bawa kepada hiqid. Hiqid, dendam. Dia tengok orang lain lebih daripada dia, dia tak boleh nak lawannya tu, dia dendam dengan orang itu. Dendam ini namanya hiqid. Dan nanti bawa kepada kemuncak pada semua itu adawah, permusuhan. Dia bermusuh dengan orang itu. Situlah nanti timbul khianat, penipuan, timbullah mencederakan,
Kalau tidak diri orang itu, anaknya, keluarganya, itulah yang sampai ke naudzubillah min dzalik, main ilmu hitam-hitam ni, ilmu halus-halus ni, melibatkan jin iblis dan sebagainya. Itu puncanya tadi adalah ujub. Jadi ujub bawa kepada takabur, bawa kepada hasad, hasad bawa kepada hiqid, dendam, hiqid bawa kepada adawah. Baik, itu takabur. Yang kedua, disebabkan permusuhan, dia bermusuh dengan orang itu, lalu dia hasad. Yang ketiga, nafsu yang jahat, yang tidak reda dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan dia lakukan itu dengan niat yang tidak baik. Orang yang hasad ini orang yang seperti memprotes apa yang Allah telah tentukan pada orang itu. Siapa yang bagi kekayaan pada seseorang? Allah. Siapa yang bagi ilmu kepandaian pada seseorang? Allah. Siapa yang bagi rupa dia kacak cantik, keluarganya bahagia, punya anak yang ramai, menjadi, itu semua Allah. Ketika orang itu hasad pada nikmat orang lain, sebenarnya dia telah memprotes apa yang telah Allah bagikan pada orang itu. Ini maksiat yang besar. Dia seolah-olah dia campur tangan dalam ketentuan Allah. Karena itu penyakit hasad ini penyakit yang bahaya. Kalau ada hasad, orang itu tidak akan tenang dalam kehidupannya. Walhal kalau tengok kehidupannya itu, Masya Allah, mungkin dia orang yang kaya juga, tapi dia hasad dengan orang yang lebih kaya, walhal dia kaya. Berapa ramai orang di luar sana yang miskin, mungkin fakir, itu dia tidak lihat. Sama juga orang yang berilmu, dia dah ada ilmu agama, tapi dia tak mau tengok orang lain lebih daripada ilmu agama daripada dia, walhal dia bagus dah ada ilmu agama. Berapa ramai di luar sana orang yang jahil, yang tak tahu ilmu agama, dia kacak dah, tapi dia tak mau dan tak boleh lihat orang lebih kacak daripada dia, walhal berapa ramai orang yang di sana yang mungkin tak sekacak, tak secantik dah, dalam kategori cantik dah. Dia itu kuat, gagah dah, ada riang, tapi dia hasad pada orang yang lebih gagah, kuat daripada dia. Walhal berapa ramai orang yang di sana yang lemah, yang tak berdaya, mungkin paralyzed, tak boleh buat apa-apa. Karena itu kata ulama, dalam bab dunia jangan tengok orang lebih atas, tengok orang lebih bawah. Dalam bab akhirat, tengok di atas. Begini, orang yang naik kereta, mungkin kereta biasa saja, jangan tengok orang yang naik kereta lebih mewah, jangan. Takut dia sedih, kenapa orang lain dapat rezeki lebih, kenapa tidak saya? Jangan. Lihat bawah. Alhamdulillah, saya pergi masjid, ke mana-mana, hantar isteri bekerja, anak-anak sekolah pakai kereta, orang lain pakai motosikal saja. Nah, bukan nak merendah, tidak, tapi bersyukur atas lebih daripada orang lain. Orang yang naik motosikal, alhamdulillah, lebih cepat saya sampai. Orang lain naik bicycle, mungkin kena hujan, mungkin bahaya dirinya, alhamdulillah. Orang yang naik bicycle, alhamdulillah. Orang lain mungkin naik kerusi roda, wheelchair, tak boleh pergi ke mana dengan sesuka hati, limited. Saya boleh. Orang yang pakai berjalan kaki dulu, orang berjalan kaki, alhamdulillah. Orang lain pakai wheelchair, saya boleh berjalan everywhere, saya boleh pergi. Orang yang naik wheelchair, alhamdulillah, ada kawan yang duduk atas katil saja, paralyzed. Orang yang paralyzed, syukur juga, paling kurang saya tak pergi tempat yang berbuat maksiat. Saya tidak pergi dengan orang-orang yang mungkin mengajak kepada maksiat, tempat-tempat yang lara. Alhamdulillah, paling kurang bedridden ini saya boleh khatamkan 100 kali qul huwallahu ahad, 1000 kali salawat, seberapa ratus kali tasbih, tahmid, tahlil. Itu dilihat begitu.
Dalam bab akhirat, tengok atas, jangan tengok bawah. Solat, jangan tengok orang yang tak solat. Haji, sembahyang maghrib dengan isyak je, lohor, asar, subuh tak apa-apa nak nampak, dua okey apa? Nak bilang dua okey apa daripada tak ada apa. Orang sebelah sana satu sembahyang pun tak, dia duk compare lagu tu dengan orang. Tak, jangan compare yang bawah, compare yang atas. Baca Quran, kita compare dengan Imam Syafi'i yang khatam Quran setiap hari 30 juzuk. Berzikir, compare orang yang lebih tinggi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada satu tali yang beliau pintal menjadi 1000 pintalan. Waktu tak ada tasbih macam kita dijalin buah-buah, batu-batu. Beliau tidak akan tidur malam melainkan setelah khatam 12 pusingan zikir. Satu tali tadi diikat, dipintal 1000 pintalan. Beliau tidak akan tidur sehingga khatam 12 kali pusing. Berapa tu? 12,000 kali. Itu. Yang itu kita compare supaya kita lebih bersemangat. Memang mungkin tak boleh disebab kita ini kurang himmah, kurang determination, kurang sabar. Tapi ada kaedah menyebut ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Footnote 218, Imam Al-Mawardi berkata, sebab hasad ada 3 perkara. Ni syarah. Ni syarah, saya ambil syarah ni daripada beliau. Benci terhadap orang yang dia dengki, dia berasa sakit hati dengan keutamaan fadilat yang diperoleh orang lain. Dari sinilah hasadnya timbul. Sama tadi, dia tak mau tengok orang lebih daripada dia. Yang kedua, orang yang dia dengki mempunyai keutamaan, fadilat dan kelebihan yang tidak boleh ditandingi oleh orang yang hasad tersebut. Dia benci apabila pesaingnya maju dan berjaya. Jenis hasad ini adalah hasad yang pertengahan, kerana dia tidak hasad kepada orang yang sama peringkat atau yang lebih rendah daripadanya. Itu tak. Tapi dia hanya hasad kepada orang yang lebih tinggi dan berjaya daripadanya. Itu pun dalam kategori hasad. 3. Orang yang hasad merasa bakhil terhadap nikmat yang dia perolehi, sedangkan nikmat itu bukan usahanya. Apabila dia melihat orang lain mendapat nikmat juga, dia akan benci, iri dan dengki. Secara tidak sedar, dia telah protes dengan ketentuan takdir Allah. Inilah jenis hasad yang paling buruk. Inilah kata. Ada hasad awal, ada yang kedua, pertengahan, ada yang ketiga. Ni. Itu Jadi itu nama hasad yang paling buruk. Hasad antara ulama. Dulu saya pernah sebut kat sini. Hasad ini dia berlaku sama jenis. Orang lelaki dia hasad dengan orang lelaki. Orang perempuan hasad dengan orang perempuan. Maaf, orang yang jual nasi lemak dia hasad dengan orang jual nasi lemak. Dia tak hasad dengan tukang kasut, tak matching dua tu. Orang hasad selalunya sama dalam satu profession, dalam satu tempat kerja. Maaf cikgu hasad dengan cikgu di sekolah itu. Walhal di sekolah lain berapa ribu cikgu duk ada. Di luar negara lain berapa juta cikgu duk ada. Pasal apa tak hasad dengan mereka? Dia satu tempat kerja. Yang bahayanya ustaz hasad dengan ustaz. Yang lebih bahaya ulama hasad dengan ulama. Sebab itu jaga-jaga. Ini hasad antara ulama. Imam Ibnu Al-Jauzi ataupun Ibnul Jauziyah mengatakan, ta'ammaltu tahassud bainal ulama, aku perhatikan sifat hasad antara ulama, faraitu man sya'ahu min hubbid dunya,
Lalu aku lihat sebabnya adalah cinta kepada dunia. Fa inna ulama al-akhirah yatawadduna wa la yatahasadun. Dan sesungguhnya ulama akhirat, mereka saling berkasih sayang dan tidak saling hasad antara satu dengan yang lain. Paling teruk adalah hasad ulama dengan ulama. Ulama ini akan gunakan dalil dan kepandaiannya untuk mengenakan yang seorang lagi. Begitulah juga naudzubillah min dzalik. Ini bencana besar dalam agama. Sebab itu rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan, berdasarkan hadis Sayyidina Jibril. Sebab itu untuk orang itu sempurna, jangan tak ada 3 ilmu ni. Ilmu tauhid, akidah, ilmu fiqh, praktikal. Akidah itu kepercayaan, pegangan. Dan 3, jangan lupa ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf memantapkan tauhid. Ilmu tasawuf memagari ilmu fiqh. Kalau tak jadi lagu ni, kenapa? Ulama tapi hasad. Alim bab fiqh, alim bab ibadah, tapi tidak alim bab tasawuf. Ini cerita dia ni. Kerana itu hendaklah kita belajar tasawuf. Ni kita belajar tasawuf lah ni, supaya kita jangan hasad pada yang lain. Masa tak berapa nak cukup saya cerita untuk penutup kuliah malam ini. Ulama akhirat, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mereka saling kasih sayang antara yang satu dengan yang lain, tidak saling merendahkan antara mereka. Pada zaman Bani Umayyah ada seorang khalifah. Beliau nak lantik ada 2 orang figure tokoh zaman itu jadi qadi antara 2. Satu Al-Imam Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in, Imam Iyas Al-Muzani. Seorang lagi saya lupa nama. Kemungkinan Imam Muhammad. Ni 2 ni dipanggil khalifah. Mereka tak nak, dan mereka ulama akhirat tak mahu jawatan itu. Malah kalau boleh biar kawan dia, ini pula biar kawan dia. Lalu kata Imam Muhammad, wahai khalifah, Imam Iyas ini lebih alim, lebih pandai daripada saya. Suruh dia. Kata Imam Iyas Al-Muzani, wahai khalifah, Imam Muhammad lebih alim daripada saya. Kata imam ini, tak, dia lebih alim daripada saya. Ni kata tak. Akhirnya kata Imam Iyas, wahai khalifah, kalau nak tahu tentang kami ni tak habis Biasa dia tak mau saya pun, dia kata saya kata dia. Tanyalah ulama-ulama lain, komen untuk kami. Jangan tanya kami 2. Tanya siapa? Kata Imam Iyas, tanya kepada Imam Al-Hasanul Basri dan Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Ada yang baca Sa'id bin Musayyib, tanya. Kata Imam Iyas. Tuan-tuan tahu pasal apa Imam Iyas sebut 2 nama ni? Imam Al-Hasan Al-Basri dengan Al-Imam Sa'id bin Musayyib, sebab kedua orang imam ini tak berapa kenal dengan Imam Iyas. Niat Imam Iyas ni supaya jangan dia komen tentang ini, tapi komen tentang Imam Muhammad, sebab keduanya lebih tahu dan rapat, supaya Imam Muhammad inilah jadi qadi. Bukan nak jadi qadi tapi tak mau jadi qadi. Walhal qadi ketika itu jawatannya sangat tinggi, kemewahan, kekayaan, itu semua tersedia oleh negara, malah lebih tinggi daripada khalifah. Khalifah kalau salah, qadi boleh hukumkan, sampai tahap tu. Tapi ulama akhirat tak mahu benda tu. Jadi khalifah pun penimpala dibuat. Nak lantik siapa tak tahu. Lah Imam Muhammad kata, wahai khalifah, demi Allah saya bersumpah bahawa Imam Iyas lebih alim daripada saya. Saya bersumpah ni, kalau tuan merasakan saya benar, kerana saya bersumpah, sebab itu tuan kena terima.
Kalau tuan kata saya bersumpah ni tak betul, saya berbohong, mana mungkin qadi berbohong. Jadi janganlah pilih orang bohong, pilih orang yang tak bohong. Dia nak lepas diri daripada khalifah, daripada qadi. Akhirnya Imam Iyas ni dengar, Allah, Imam ini Muhammad ni nak lari juga. Dia pun nak lari sebenarnya, tapi dia kata lagu ni, wahai khalifah, Imam Iyas Muhammad tadi kata lagu tu sebenarnya dia tak mau nak jadi, tapi dia suruh saya. Tapi satgi ni kalau saya dipilih, dia yang telah bersumpah tadi tu, dia akan kena kafarah puasa 3 hari. Sebab dia bersumpah tadi tu, dia bersumpah, maka setelah selesai saya dipilih jadi khalifah, dia akan berpuasa 3 hari untuk menyelesaikan sumpahnya tadi tu. Siapa kata? Imam Iyas. Akhirnya kata khalifah, wahai Iyas, kamu jadi qadi. Kamu jadi qadi. Kenapa? Tidak ada orang yang tahu hilah ataupun cara Imam Muhammad ni bersumpah dulu, kemudian kalau lepas ada orang jadi qadi selain daripada dia akan puasa 3 hari. Tak ada orang yang tahu ini. Kamu je tahu ni hukum hakam ni bukannya senang. Maka kamu dilantik jadi qadi. Sampai tak rata tuan-tuan. Ni dia orang zaman dulu ni, bukan nak, tapi orang lantik pun ni juga tu ulama akhirat. Imam Iyas ini memang seorang yang cerdik. Ketika beliau umur 7 tahun belajar di satu sekolah, gurunya orang Yahudi. Pernah gurunya memperkecilkan orang Islam ketika itu, kata kalau masuk syurga, mereka tidak akan ada keluar kotoran, sama ada air besar ataupun air kecil. Memang begitu. Ahli syurga tidak kencing, tidak buang air besar. Memang begitu. Ya ke? Walhal logik, kalau kita makan mesti ada kotoran. Jadi nak merendah-rendahkan orang Islam tadi. Lalu beliau ni umur 7 tahun, darjah 1. Cikgu, mohon maaf, saya nak tanya. Ini cikgu Yahudi. Ya, sila. Cikgu kata begini-begini, orang yang akan masuk syurga tidak akan ada kotoran depan ataupun belakang walaupun makan. Ya, saya kata begitu. Cikgu, kalau kita makan, apakah setiap kali makan akan keluar kotoran, akan menghasilkan kotoran? Kata cikgu ni tadi, tak semestinya. So, yang dimakan tadi jadi apa? Jadi tenaga, jadi energi. Lalu beliau kata, begitulah juga. Tidakkah mustahil Allah jadikan makanan dan minuman orang-orang ahli syurga itu semuanya jadi energi, tidak ada kotoran? Cikgu dia kata, betul juga. Lalu kata cikgu tu, mudah-mudahan budak ni meninggal awal. Kenapa? Sebab dia bijak sangat. Ada satu lagi cerita tentang Imam Iyas Al-Muzani. Masa dah cukup, kita sambung bulan depan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi masa? Jam pukul berapa? 2 minit. 2 minit tak ada nak cerita. Kita cerita bulan depan insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.